أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang saleh dengan mendapat sebaik-baik balasan. Dan ada sebahagian dari manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah. Kemudian apabila ia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, ia jadikan gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah. Lalu ia taatkan manusia. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, memberi kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata, kami adalah sentiasa bersama-sama kamu. Mengapa mereka berdusta? Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? Dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya ia mengetahui akan orang-orang yang munafik. Dan berkata pula orang-orang yang kufur ingkar kepada orang-orang yang beriman, ikutlah jalan kami, ikutlah jalan agama kami, dan kami sedia menanggung kesalahan-kesalahan kamu kalau kamu mengira perbuatan itu salah. Padahal mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan orang-orang yang bersalah sedikit pun. Dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. Dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban dosa mereka. Dan beban-beban dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Bersama-sama dengan beban-beban dosa mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang apa yang mereka pernah ada-adakan secara dusta. Selagi kita berada dalam penafsiran suratul Ankabut, surah Labah-Labah, surah yang ke-29, pada juzuk yang ke-20, bermula ayat ke-8 sehingga ayat yang ke-13. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan atau memerintahkan orang-orang beriman supaya berpegang dengan asas tauhid. Walau apa pun berlaku, walau terpaksa bertentangan dengan keluarga sendiri, ibu bapa. Di sebalik perintah Allah supaya melakukan kebaikan kepada dua ibu bapa. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang tiga golongan manusia.
yang beriman, yang kafir dan munafik. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan sebahagian daripada ujian agama. Sebahagian daripada ujian kerana menjaga agama. Dan ucapan-ucapan orang yang cuba memfitnah agama. Maka ini kandungan ayat-ayat yang kita bacakan ini. Bila kita melihat ayat ini, bila Allah Ta'ala menyebut wasainal insana, dan kami telah mewajibkan kepada seluruh manusia. Al-insan di sini bukan sekadar secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Kerana di sana ada perintah, ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang menceritakan keutamaan untuk mentaati kedua ibu bapa. Menjaga mereka, melakukan ihsan kepada mereka, menafkahi mereka, bahkan menjaga waktu tua mereka. Ayat yang banyak dan hadis-hadis yang masyhur. Dan secara umumnya juga kepada seluruh manusia, kerana fitrah manusia tidak mungkin mereka akan melawan ibu bapa mereka. Sama ada dalam alam binatang sekalipun. Apatah lagi alam manusia. Fitrah manusia dia tak akan lawan mak ayah dia. Melainkan kalau dilawan, dianggap anak ini derhaka. Secara fitrah dan secara muamalah. Kerana itu Allah menyebut perkataan al-insan, kerana Allah dah jadikan benda ini sebagai fitrah. Atau sebagai suatu perkara yang makruf dalam kehidupan manusia. Kata Allah, dan kami mewajibkan kepada seluruh manusia. Biwalidaihi, kepada dua ibu bapanya, ibu dan ayahnya, husnan, melakukan kebaikan. Perkataan husnan di sini artinya berbakti kepada kedua ibu bapa. Baik, kenapa disebut dengan perkataan husnan? Husnan ni kalau secara bahasa Melayu maknanya baik. Artinya bukan sekadar melakukan kebaikan kepada kedua mereka, perkara yang kita nak buat baik itulah benda baik. Bukan kita beri benda jahat atas nama nak buat baik. Perkara itu yang kita nak beri. Ialah benda baik. Contoh, kita nak beri mak kita makan. Nak beri makan mak kita. Maka kita cari yang baik. Beras baik, roti canai yang baik, buah-buahan yang baik. Maka itu, benda tu sendirilah benda baik sebelum kita cerita buat baik. Benda tu sendiri baik. Bila kita kata nak beri duit ke mak kita, ayah kita. Duit itu sendiri benda baik. Kita ambil daripada sumber halal, bukan merompak, bukan menyamung, bukan menipu, bukan merasuah. Benda tu biar benda baik. Maka dengan baik tadi kita buat baik. Itu maksud husnan, baik. Artinya bukanlah benda baik kalau kita beri buah buruk-buruk pada mak ayah kita. Atau bukan benda baik kita merompak duit orang, kita beri ke mak ayah kita. Kita menipu orang, duit yang kita tipu dan perniagaan kita beri mak ayah kita. Itu bukan benda baik. Atau bukan benda baik kalau kita beri pada ibu ayah kita perkara-perkara yang menyebabkan mak ayah kita berdosa. Maka perkataan tak ambil husnan artinya perkara itu sendiri baik. Perkara itu. Sebelum diperlakukan baik pada ibu ayah. Maka ini dipanggil mubalaghah dalam bahasa Arab. Mubalaghah maksudnya sesuatu yang amat baik. Kalau kita katakan kalau kita beri makan ke mak ayah kita dah baik tu. Kita beri minum mak ayah kita dah baik tu. Kita dah beri pakai baju mak ayah kita dah baik tu. Tapi kalau kualiti baju tu buruk, beli rejected, beli yang paling murah walau kita mampu mahal, misal katanya, beli yang cepat rosak, beli kalau pakai tu gatal tubuh, gatal badan, maka kita tak panggil benda baik. Jadi kita dah beri benda yang paling baik. Seorang anak, waktu dia nak beli buah, dia cari terbaik. Maka ni dia beri ke mak dia. Bukan cari yang buruk-buruk, ni bagi mak. Saya dah buat baik ke mak saya, beri buah. Tapi buah buruk, mak kita makan sakit perut. Mak kita makan jadi mudarat pula. Maka ini maksud husna. Bukan sekadar buat baik dengan maksud kita katakan persembahkan kebaikan tadi. Benda yang kita persembahkan juga yang baik. Maka tidak dianggap anak tu baik kalau diberi sumber-sumber yang haram. Atau makanan-makanan yang tidak baik. Atau pakaian-pakaian yang tidak baik. Maka ini husnan yang Allah tuntut kita buat pada mak ayah kita. Maka Allah Ta'ala menyatakan dan kami wajibkan. Kataan wasaina, ay katabna, ay amarna, kami telah wajibkan, kami telah perintahkan. Ini kataan wasaina. Kenapa ditakbir kataan wasaina, wasiat? Kita tuan-tuan bila benda tu ada sentimental,
kita akan kata wasiat. Ini wasiat tok guru saya. Tok guru saya wasiat, kuliah jangan ponteng. Tu tok guru saya wasiat. Sebab tu saya tak ponteng. Maka wasiat tu power bunyi dia. Tok guru saya wasiat, jangan tidur masa kuliah. Sebab tu Ustaz tengok saya tak tidur, tok guru saya dulu wasiat. Dia wasiat ni dia ada sentimental value dia. Arwah ayah saya ada wasiat kat saya. Seolah kita merasakan dia dekat dengan kita. Sebab tu kita sebut wasiat. Mak ayah, makhluk yang paling dekat dengan kita. Paling hampir dengan kita. Yang paling cinta kita, yang paling sayang kita. Yang paling ikhlas dengan kita. Paling ikhlas. Dia tak akan bermuka-muka dengan kita. Mak ayah tak akan bermuka-muka dengan kita. Dia ikhlas kepada kita. Doanya ikhlas kepada kita. Tolongnya ikhlas kepada kita. Semua. Namanya mak ayah. Maka kita ada sentimental value yang tinggi dengan mak ayah kita. Sebab tu bila sebut jaya raya kita teringat mak ayah. Kita hatta kita dah tua ni pun, dah jadi mak ayah, baru jadi nenek, kita masih ingat mak ayah. Dah jadi nenek dah kita ni, cucu 40, 50. Teringat tak lagi mak ayah? Teringat. Kok mana kita jalan ni dulu, arwah mak saya, ni rumah arwah mak saya, rumah arwah ayah saya. Dan kubur yang kita tak akan lupa, kubur mak ayah kita. Siapa lupa kubur mak ayah dia? Ni mesti ingat, ni kubur mak saya, kubur ayah. Bahkan kadang-kadang dia kata saya kalau boleh mati nak tanam sebelah kubur mak saya. Sebelah kubur ayah saya. Begitu dia punya nilai. Sebab tu wasiat. Ni wasiat. So mak kata ni wasiat ibu pada anak-anak. Ini wasiat ayah pada anak-anak. Dia jadi besar. Kataan tu besar. Bukan sekadar makna wajib. Dan kami wasiatkan kepada manusia semua. Berlaku baik kepada dua ibu bapa. Wa in jahadaka. Namun kebaikan tu ada limitation dia. Dia ada hudud batasan. Tetapi kalau kedua ibu bapa kamu jahadaka bersungguh-sungguh itu syirikabi untuk menyekutukan aku. Kalau mak ayah kamu suruh kamu untuk melawan perintah aku, kata Allah, ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Maksudnya ialah suatu yang tidak layak untuk dijadikan sebagai ketaatan kepadanya. Tak layak, benda tak ada ilmu. Ini bukan benda betul. Ini berhala untuk disekutukan. Ini sekian-sekian untuk dilanggar perintah Allah. Suatu yang tak ada ilmu padanya. Maksudnya suatu yang jelas tak ada apa-apa alasan untuknya. Kata Allah SWT, fala tuti'huma, jangan taat mak ayah. Tuan-tuan, kita dah baca ayat pertama dan ketujuh. Sebab kita nak tengok apa kaitan tiba-tiba masuk mak ayah dalam ayat ini. Bila kita lihat dalam ayat pertama sehingga ayat ketujuh, Allah Ta'ala menceritakan bahawa setiap orang beriman akan diuji. Kita akan diuji. Maka dengan ujian tadi Allah akan zahirkan orang beriman yang tulen dengan pembohong dan pendakwa. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan orang-orang yang buat kejahatan, jangan ingat dia terlepas daripada hukuman. Hukumannya pasti akan datang. Dan Allah juga menjelaskan siapa pun yang ingin rindu bertemu dengan Allah akan sampai waktunya. Dan siapa yang bermujahadah untuk melakukan kebaikan, mujahadah menghadapi ujian, maka dia telah memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Mujahadah itu untung pada kita. Dan orang yang beriman, maka Allah akan berikan kepadanya segala kurniaan, pengampunan dosa, beri pahala yang terbaik dan termulia yang kita sebut semalam, itu melihat wajah Allah SWT. Maka dalam keimanan ujian-ujian tu akan datang. Allah sebut ujian. Maka Allah datangkan ujian khusus. Ujian khusus berkaitan dengan ayah dan beragama. Sebab tu ayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Nasai. Kisahnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, maka ibunya yang bernama Hamnah binti Abi Sufyan. Hamnah, mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata kepada anaknya, alaisa qad amarallahu bil bir? Bukankah Tuhanmu memerintahkan engkau supaya buat baik pada mak ni? Wallahi, kata mak dia, Hamnah kata, wallahi, demi Allah, la at'am ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta amut atau takfur. Demi Allah, mulai hari ni aku tak akan makan, aku tak akan minum sehingga aku mati ataupun kamu kufur, tinggal agama Nabi Muhammad. Tinggal agama Muhammad. Pertama mak dia kata, bukankah Allah suruh taat mak? Dan demi Allah, kata mak dia, demi Allah, mak tak akan makan, tak akan minum sampailah mak mati. Kalau kamu tak sanggup tengok mak mati, kamu mesti kufur dengan Nabi Muhammad.
Lalu Hamnah pun buat macam dia cakap. Dia tak makan, dia tak minum. Dia dedahkan dirinya di tempat panas. Akhirnya tubuhnya mula lemah. Dah sehari berlalu, tubuh lemah sebab tak makan, sebab tak minum, terdedah dengan panas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ni sedih. Ni mak dia. Kita tengok mak kita menderita sebab kita rasa sedih. Ya? Sebab kita. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tahu batasan sayang kepada mak. Maka Sa'ad datang mendekati ibunya sambil berkata, "Ya Ummah, wahai ibu yang aku sayang." Ummah. Ya Ummah, wahai ibu yang aku sayang. "Lau kanat laki mi'atu nafsin, fa kharajat nafsan ma taraktu dini, fakuli in syi'ti, wa in syi'ti fala ta'kuli, wa in syi'ti fala ta'kuli. Falamma aisat minhu akalat wa syaribat, fa anzalallahu hazil ayata amiran bil birri bil walidain wa ihsan ilaihima wa adamu ta'atihima fi syirki bihi." Kata Sa'ad, "Wahai ibu tercinta, kalau kamu ada 100 nyawa sekalipun, kalau nyawa itu keluar satu persatu, aku tak akan tinggalkan agama aku. Kalau mak rasa nak makan, mak makanlah. Kalau mak tak nak makan, suka mak lah tak nak makan." Lalu Sa'ad meninggalkan ibunya keadaan menangis, sedih. Tapi dalam sedih tadi, dia tunjuk prinsip. Mak, kalau mak ada 100 nyawa, lalu nyawa ini hilang satu persatu, aku tidak akan kufur kepada Allah. Kalau mak nak makan, mak makan. Kalau mak tak nak makan, terpulang, terserah. Aku tak akan tinggalkan agama yang benar ini. Bila mak dia tengok kuatnya dia, akhirnya mak dia makan, mak dia minum. Makan macam biasa. Tengok anak memang tak bergegih ni. Anak ni prinsip dia ada. Dia sayang mak tapi dia ada prinsip. Maka turun ayat ini dalam memuji tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan juga oleh Ibn Abbas, ayat ini juga turun kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu taala anhu merupakan adik pada Abu Jahal. Tapi ayah lain, mak sama. Bila mana Ayyash dia memeluk Islam dan dia berhijrah. Meluk Islam, kemudian dia berhijrah. Lalu Abu Jahal dan juga abangnya bernama Haris bin Hisham. Amru bin Hisham dan Haris bin Hisham pergi ke Madinah. Di mana Ayyash dia pergi dulu hijrah bersama Umar Al-Khattab. Rasulullah SAW belum pergi. Maka dia sampai Madinah, dia kata, "Ayyash, mak sakit. Mak tak sihat. Mak tak nak makan. Mak tak nak berteduh daripada tempat panas. Sedih sebab kamu tinggalkan agama. Baliklah pujuk dulu mak. Tak apalah kamu nak Islam pujuk mak dulu. Sebab mak ni tak nak sikat rambut. Bila menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah, kalau mereka sedih, mereka tak nak sikat rambut. Kita sedih tak sedih, rambut tak sikat. Sama je. Dia Arab jahiliah ni kalau dia sedih, dia tak sikat rambut. Dia biar je. Biar berkutu, biar ada kutu, biar. Dan dia tak nak, dia akan dedahkan diri dia pada panas. Lalu kata Umar kata, "Wahai Ayyash, jangan percaya sangat tu, menipu tu. Nampak muka menipu ni Abu Jahal ni. Dia menipu. Mak kamu tu, sampai masa dia akan sikatlah rambut dia. Dia rasa gatal rambut dia, dia sikat. Sampai masa dia rasa panas, dia akan cari tempat teduh. Jangan." Lalu kata Ayyash, "Saya nak balik juga. Ni mak saya ni. Mak saya." Umar kata kalau kamu nak pergi juga, ambil kenderaan aku. Kenderaan aku laju. Kalau kamu nampak sesuatu yang meragukan, kamu pecuk cepat. Ini tipu ni. Mak kamu tak sakit macam tu. Mak kamu tak macam ni. Maka Umar Khattab beri unta dia. Unta Umar Khattab laju. Ini jenama unta urus dia. Unta dia. Laju. Maka naik. Ayyash naik unta ini. Dan follow Abu Jahal ataupun namanya Amru. Abang dia. Dan follow Haris bin Hisham, juga abang dia. Tapi Haris masuk Islam lepas tu. Haris. Dan mati syahid. Manakala Abu Jahal mati kufur. 3 beradik. Mak sama, ayah tak sama. Dalam perjalanan, lalu Abu Jahal buat hilah. "Unta aku ni rasa berat. Boleh tak kamu jalan tengah? Boleh tak turun? Kita tukar posisi." Di mana oleh kerana Ayyash berhati-hati, dia jalan belakang sekali. Haris dengan Abu Jahal jalan depan. Berkenderaan depan.
Lalu kata Abu Jahal, unta aku macam rasa lambat. Takut lambat, boleh tak? Kamu duduk tengah. Kamu duduk tengah, aku duduk belakang. Susung kenderaan tadi. Lalu kata Ayyash, okey, boleh. Dia tak tahu ni tipu. Kita turun dululah. Turun dulu, rehat kejap, turun. Waktu diturun, maka ditangkap. Maka Abu Jahal tangkap. Haris tangkap. Lalu ikat dia. Lalu heret dia balik Mekah. Lalu menghinanya. Demikian kita buat pada orang bodoh kita. Ni, geng bodoh ni masuk Islam. Geng bodoh. Hakadha naf'al bisufaha'ina. Demikian kami buat pada orang bodoh kita ni. Dia mengat Ayyash telah berjaya diperbodohkan. Maka Nabi SAW dengar. Nabi berkunut dalam subuh. Allahumma anji Ayyash. Ya Allah, selamatkan Ayyash. Sebab dia dah ditipu dan diseksa di Mekah. Itu kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Yang berkesudahan Ayyash gugur syahid dalam peperangan Yamamah pada tahun 15 Hijriah. Bersama dengan abang dia Haris bin Hisham. Gugur syahid. Dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ini kisah anak saudara dia, Ikrimah bin Abi Jahal. Kisah Ayyash bin Rabi'ah, tu ayat ni. Sebab dia main mak, sentimen mak. Mak kat kampung tu, baliklah dulu balik. Kata Umar kau tak nipu ni, nipu. Ini strategi. Oleh kerana naluri tadi. Naluri seorang anak. Allah nak beritahu dalam berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan akidah. Apa pun yang menjadi ujian, sama ada benda yang kuat, kental, yang bersifat seksaan, yang bersifat kejian, makian, termasuk perkara yang bersifat lembut. Ujian tu kadang datang lembut, sentimental. Apa dia ujian? Ujian mak. Mak, ayah, bini, anak. Ni ujian-ujian yang sentimental. Kita kan kalau sebut mak, habislah kita. Semua dia pasang pun lagu ibu menangis lah kita. Tak tahan kita sentimental ni. Akhirnya benda-benda yang berkait dengan prinsip agama mungkin ditinggalkan kerana mak. Ada orang dia tak sanggup tekuk agama kerana bimbang mak ayah dia. Nak masuk Islam takut. Saya tanya seorang Hindu. Saya ajak masuk Islam. Dia kata saya sayang saya punya amal, saya punya apa. Dia sayang amal apa? Dia kata tak, ini kan benda betul, kenapa tak ikut? Kita memanglah saya tahu betul, tapi saya sayang amal dengan apa saya. Dia naluri tu ada. Maka Allah ingatkan kita bahawa ujian tadi kadang-kadang bersifat keras. Kadang-kadang bersifat lembut. Ujian tadi sifat anak-anak kita. Sebab itu diceritakan kisah Hasan Al-Banna. Waktu dia berdakwah. Maka anak dia sakit. Anak dia nama Saiful Islam. Sakit. Dia kena dakwah ni. Anak sakit. Bini pun kelik-kelik. Dengan harapan jangan pergilah. Dan pergi dakwah ni anak sakit demam. Tapi Hasan Basri dia ada prinsip. Dia kata aku tetap pergi berdakwah. Anak sakit, atuk dia tahu hospital mana. Kalau mati atuk dia pun tahu kubur mana. Ini prinsip Hasan Al-Banna, dia pun tinggalkan. Ini kisah Saiful Islam, anak dia. Dia pergi dakwah. Itu sentimental tu. Dan kita kadang-kadang anak sakit, dia dirasa. Tak ada pergi kuliah anak sakit. Misalnya. Dia ada sentimental value tu. Dia sakit teruk tak apa, sakit sikit je. Kau cerita macam sakit, dah tak ada dah kita. Seminggu tak ada. Kita ada halangan-halangan bersifat macam ni. Dalam dakwah. Dalam kita beribadat. Sebab itu Allah sebut ayat sebelum ini. Faman jahada fa innama yujahidu nafsi. Siapa yang bermujahadah, lawan ujian-ujian ini, dia telah berjaya melakukan perkara yang menguntungkan dia. Ini cerita mujahadah. Maka ini kisah Rabi'ah ataupun kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah dan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada kedua ini turun ayat ini. Sabar mereka diuji dengan ibu mereka. Sabar mereka diuji dengan benda-benda yang saya kata amat sensitif ini. Kemudian kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lanudkhilannahum fis salihin. Kami akan masukkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Tadi kita sebut bahawa orang-orang beriman tahan diuji. Ujian-ujian yang macam mana pun mereka kekal berpegang dengan iman mereka, dengan akidah mereka. Walaupun apa pun bentuk ujian yang datang. Maka disebabkan mereka berpegang kukuh dengan perintah Allah SWT, maka Allah menjanjikan mereka keadaan yang paling terbaik. Apa dia? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kerana mereka pertahankan iman. Dan pertahankan amal soleh mereka, mereka inilah yang kami akan lanudkhilannahum fis salihin. Jadikan masukkan mereka di kalangan orang soleh. Apa maksud soleh di sini? Orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk. Kita tuan-tuan kalau kita sebut orang soleh,
Pertama, memberi maksud orang yang buat benda baik. Soleh tadi tu, baik. Masjid rajin, surau rajin, tolong orang rajin, taat mak ayah, itu anak soleh. Itu isi solehah. Tapi soleh juga bermaksud sentiasa mendapat petunjuk Allah. Apa pun dia buat kena petunjuk Allah. Kata bila kita ni Allah beri petunjuk, semua jadi mudah. Semua jadi mudah, semua nampak terang. Umpama kita berjalan siang hari. Tak perlu kita tersepak kaki kita, tak perlu kita meraba dengan tangan kita. Tak perlu kita teka-teka mana nak jalan. Bila kita berjalan di siang hari yang terang, kita jalan dengan laju. Semua nampak jelas. Begitu keadaan orang dapat hidayah. Tapi kalau kita berjalan malam hari dengan gelap gelita, kita meraba-raba. Dengan tangan kita, mengagak-ngagak dengan fikiran kita sebab tak jelas. Even hatta kalau kita naik kereta sekalipun, gelap tak nampak masuk lubang. Gelap tak nampak silap masuk lorong. Tak nampak papan tanda. Walaupun kereta kita ada lampu. Perumpamaan orang yang dapat hidayah macam dia berjalan siang hari. Jelas kelihatan. Nampak nak ke mana? Kiri nampak, kanan nampak. Kan itu orang yang dapat hidayah dia pun tahu siapa betul, siapa salah. Dia tahu. Siapa yang akan betul dan siapa yang akan salah pun dia tahu. Islam betul, salah. Yang akan betul dan akan salah pun dia tahu. Maksud apa akan betul, akan salah? Cara pilihan ni tahu ini salah ni. Kita kan kalau kita berpengalaman dalam suatu benda, kita tahu cara dibuat tu biasa dia akan gagal. Cara starting dia biasa dia akan kalah. Kita macam ada pengalaman, kita tengok. Cara dia start kita tahu ni tak pandai. Maka demikian orang dapat hidayah. Dia nampak cara ni akan gagal. Walaupun belum dapat natijah. Kerana Allah beri petunjuk pada dia. Sebab itu dia boleh menjauhkan dirinya. Menjarakkan dirinya. Ada orang kalau tahu salah, baru saya tahu salah. Selama ni tak tahu. Tu saya dah tak ikut dah. Baru tahu salah. Setengah orang macam tu. Setengah orang saya katakan, dia dapat lihat dari awal tanda ni. Tak boleh. Orang macam gini, saya tak boleh buat kawan. Sebab kalau buat kawan, mesti dia begini. Dia nampak tanda-tanda. Walau belum tunjuk perangai. Tapi dah nampak tanda. Ini orang yang mendapat disebut sebagai solihin. Sentiasa dapat petunjuk. Dan bila sebut, kenapa Allah Ta'ala kata masukkan di kalangan orang soleh? Solihin ini ialah martabat para Nabi. Sebab itu kita dengar doa para Nabi alaihissalatu wassalam. Baik Nabi Allah Sulaiman, baik Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa mereka doa? Nanti Allah catat dalam Quran. Al-hikni bis salihin. Ya Allah himpun aku bersama orang-orang soleh. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa al-hikni bis salihin. Dan Nabi Allah Sulaiman kata wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ya Allah masukkan aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Dia dah Nabi. Nabi memang dah atas pada orang soleh. Nak berkata soleh ini ialah satu kumpulan, satu martabat yang dekat di sisi Allah. Terdiri daripada para Nabi dan orang-orang yang baik ni. Di dalam satu martabat dia. Maksud satu martabat, maksud dalam satu kumpulan. Dalam hadis bila Nabi kata anta ma'aman ahbab. Kamu bersama orang yang kamu sayang. Perkataan ahab, sayang secara dinian, secara agama. Atas nama agama. Jadi kalau kita sayang sebab kita minat bola, kita sayang yang ni, itu tak masuk dalam maksud hadis tadi. Bisa saya ni ada minat pemain bola, kelab ni, kelab tu. Saya dalam nanti, kalau dibangkitkan sama dengan dia ke? Tak. Sebab itu sayang lain. Maksudnya adalah sayang agama, secara agama. Secara agama kita sayang dia. Secara benda-benda biasa ni tuan-tuan, kadang-kadang kita sayang kucing. Takkanlah kita bangkitkan kucing pula. Anta ma'aman ahbab, kamu bersama orang kamu sayang. Saya sayang kucing tak, tiap-tiap hari tengok kucing. Okey, bangkitkan kucing. Takkan hadis huraian ni macam tu? Artinya, saya katakan kadang-kadang kita adalah suka orang, bukan kerana cara agama. Suka kerana cara kerja dia. Suka kerana, kita katakan, watak dia. Saya suka. Tapi bukan cinta kerana agama. Dengan maksud, tak adalah kita terdorong kerana suka pada dia melakukan perkara yang bercanggah agama. Tak ada. Kalau dia sebab dia tahu kita sayang dia pun suruh buat benda-benda yang berlanggar dengan agama kita saya tak nak. Tapi kalau dia buat juga kerana suka orang ni maka dia buat, ini yang dimaksudkan, dihimpunkan. Tapi kalau saya kata suka sebab kadang-kadang kita satu kelas, kita satu pejabat, kita satu yang datanglah kecenderungan suka macam biasa. Kita suka tengok dia kerana keterampilan dia, kerana disiplin dia, kerana kepakaran dia, kita suka dia. Kita kalau dengar ceramah, saya suka dengar dia talk. Bagus, bab ekonomi. Walau di kafe, misalnya. Apakah saya dibangkitkan bersama dia? Tidak. Suka tu suka lain.
Kita kena beza suka cara agama dengan suka-suka ni. Suka cara agama maksudnya dan perbuatan-perbuatan kita sampai bercanggah dengan agama pun kita masih ikut dia. Maka suka macam tu kita akan dihimpunkan. Kemudian kata Allah SWT selepas menyebut tentang balasan orang yang mempertahankan akidahnya. Allah menyebut tentang golongan yang kedua, iaitu keadaan orang munafikin. Ada kelompok namanya munafikin. Kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di kalangan manusia ada yang berkata, saya beriman, kami beriman dengan Allah. Fa idza uziya, bila mana dia disakiti, bila mana dia diuji, fillah, kerana agama Allah. Diugut sikit, diancam sikit, ketuk kepala sikit, ikat tangan, ikat kaki sikit. Diuji dengan sedikit. Ja'ala fitnatan nas. Maka dia merasakan ujian manusia ini, seksa manusia ini, ka'adzabillah, macam azab Allah. Maksudnya orang munafik, nak kenal dia, waktu dia diuji akan pecah tembelangnya, cepat dia meninggalkan agama. Walau kita baca, umat dahulu digergaji kepala jaga agama. Umat dahulu di kalangan mereka ada yang dicakar, daging dan tulang mereka berpisah. Di kalangan mereka yang digali parit, lalu diletakkan api, lalu dilontar, dihumbang beramai-ramai. Sebagaimana peristiwa Ashabul Ukhdud. Lebih 20,000 orang yang ditolak masuk parit yang penuh dengan api kerana beriman kepada Allah. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Ini Bilal bin Rabah letak batu atas dada, dijemur di tengah panas, di tengah padang pasir, dia tidak meninggalkan agama. Ini benar-benar orang beriman. Tapi ada kalangan orang beriman diuji sedikit, dia menganggap ujian manusia itu macam azab Allah. Maka dengan cepat meninggalkannya. Berhubung dengan ayat ini, sebagai teguran Allah Ta'ala kepada sebagian orang yang berkata dia beriman, tapi dia cepat goyang ketika mana diuji. Kerana itu disebut dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahad, wa laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahad, wa laqad atat alayya thalisa wa ma li wa li Bilal ta'am ya'kuluhu dhu kabidin illa ma wara ibtabilalin. Kata Nabi SAW, aku pun teruk diuji. Aku teruk diuji. Yang tak pernah orang lain diuji macam aku. Dan aku ditakut, diancam-ancam pada jalan Allah. Yang tak pernah orang takut seperti aku. Diancam teruk. Digertak teruk. Dan sehinggalah sampai peringkat yang ketiga, peringkat seterusnya, aku diuji dengan tidak ada makanan. Aku dan Bilal kelaparan. Tak ada makanan yang boleh dimakan oleh orang yang ada roh, orang yang ada nyawa. Maksud kalau ada pun makanan tak layak orang makan. Apa benda ni? Makanlah ranting-ranting kayu yang tak layak orang makan. Nabi SAW menyebut tentang bagaimana ujian. Berhubung dengan ayat ini, setengah ulama kata, turun ayat ujian ini kepada rata-rata orang munafik. Dan kepada sebagian orang beriman yang dia perwatakan macam munafik. Pertama orang munafik lah, yang memang pura-pura Islam. Dan sebahagian yang mereka terikut dengan watak munafik. Tak tahan diuji. Di antaranya diturunkan ayat ini, kata ulama, kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Cerita Ayyash kita cerita separuh tadi. Di mana bila Ayyash dibawa balik ke Mekah, maka dia pukul. Yang pukul dia ialah Abu Jahal, Haris, dan ada beberapa orang lain pukul dia. Pukul dengan begitu teruk, maka dia tak tahan, akhirnya dia murtad. Akhirnya dia murtad. Dia keluar daripada Islam. Bila mana dia keluar dari Islam, maka turun ayat ini. Ada orang yang memang munafik. Ada orang yang bila diuji, dia perwatakan macam munafik. Maksudnya tak tahan juga. Yang berlaku pada Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Tapi selepas itu, selepas pembukaan kota Mekah, maka dia kembali kepada Islam. Dan memperelokkan Islamnya. Dan berjuang mempertahankan agama. Diriwayatkan satu kisah peperangan yang masyhur. Ketika mana tentera Islam berperang, itu perang Yamamah. Menentang orang murtad. Bila Ayyash ni dikembali pada Islam, perelokkan kembali Islam, kembali masuk dalam sah perjuangan Islam. Bila masuk dalam perjuangan Islam, maka mereka pun berperang. Bila berperang, maka Ayyash pun gugur, tercedera teruk, parah. Bersama dia ialah abang dia, Haris.
Dan bersamanya anak saudaranya Ikrimah bin Abi Jahal. 3 beranak. Itu adik-beradik dan anak saudara. Lalu Haris ini waktu dia cedera teruk, maka dia minta air. Minta air dahaga. Maka orang pun bawa air bagi Haris. Tiba-tiba Haris melihat Ikrimah juga tercungak-cungak nak air. Maka dia beri isyarat, air itu diberikan pada Ikrimah. Tiba-tiba Ikrimah radhiyallahu ta'ala melihat kepada Ayyash juga tercungak-cungak waktu itu. Maka disuruh isyarat beri air kepada Ayyash. Maka bila sampai kepada Ayyash, maka Ayyash gugur syahid. Kembali kepada Ikrimah, Ikrimah juga gugur syahid. Kembali pada Haris, ketiga-tiga gugur syahid. Ini namanya ithar. Apa itu ithar? Melebihkan orang lain walaupun dia perlukan. Ini Haris tengah dahaga teruk ni, tengah dengan cedera, dahaga. Tapi tengok ada orang yang lebih memerlukan, dia beri orang lain. Itu Ikrimah, anak saudara dia. Ikrimah pula tengok pok saudara dia juga tercungak-cungak. Itu Ayyash bin Rabi'ah, Abi Rabi'ah. Maka dia isyaratkan supaya beri pada Ayyash. Sampai air pada Ayyash, maka Ayyash gugur syahid. Kembali pada Ikrimah, Ikrimah juga gugur syahid. Kembali kepada Haris bin Hisham, Haris bin Hisham juga gugur syahid. 3 beranak gugur syahid. Ini satu cerita yang hebat tentang bagaimana perjuangan mereka. Ini kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat bernama Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Haris bin Hisham, yang ketiga-tiga ini ada sejarah tersendiri, tetapi bagaimana mereka memperbaiki kembali Islam mereka, mengembalikan mereka kembali kekuatan iman mereka. Tapi ayat ini bersempena dengan mereka, turun. Bila diuji, maka goyang. Kerana Allah SWT menyuruh orang beriman, walau bagaimana berat ujian manusia, dia tetap ujian manusia bukan ujian Tuhan. Dia tetap satu bentuk fitnah manusia yang kecil berbanding hukuman Allah akhirat kelak yang besar. Maka Allah ingatkan orang beriman supaya tahan diuji. Jangan sikit-sikit darurat. Sikit-sikit darurat. Maka kalau kita duk main sikit-sikit darurat, kita seolah-olah cuba memainkan watak orang munafik. Orang munafik bila diuji sikit agama, dia akan tanggalkan agama seperti tanggalkan pakaian. Sikit je kena uji. Tapi kata Allah tentang orang munafik, wala in jaa nasrun min rabbik, bila datang kemenangan daripada Tuhanmu, la yakulun, orang-orang munafik itu berkata, inna kunna ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Kita sokong juga kamu ni. Bila menang, menang dia pun mengaku kita pun grup kamu. Grup orang yang beriman. Awalaisallah, tidakkah dia tahu bahawa Allah itu bi'a'lama bima fi suduril amin, bima fi suduril alamin, mengetahui isi hati mereka. Dia orang munafik ni ingat macam Tuhan tak tahu. Bila diuji, cepat tinggalkan agama. Bila agama ni untung, cepat mengaku. Kita kan Islam juga, mengaku. Lalu kata Allah, wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Wa Allah SWT akan mendedahkan siapakah yang benar beriman dengan ujiannya dan siapakah yang munafik dengan ujiannya. Rupa-rupanya ujian Allah datang sebagai tasfiyah, sebagai satu penapis. Sebagai misfah, penapis untuk tengok siapa benar beriman, siapa yang tidak. Kerana orang beriman makin kuat diuji, makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin ikhlas doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebut golongan ketiga. Golongan pertama yang berpegang teguh dengan agama, walau berhadapan dengan maksud sendiri. Golongan kedua, golongan munafik yang tak tahan diuji, tapi bila ada kemenangan mengaku bersama. Dan golongan ketiga Allah cerita watak orang kafir. Kata Allah, wa qala alladhina kafaru, dan kata orang-orang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah kami, wal nahmil khatayakum, kalau kamu rasa dengan ikut kami nanti kamu berdosa, nanti kamu akan diazab neraka, tak apa, kami tanggung dosa. Ni ayat orang kafir, kami tanggung dosa. Buat macam kami suruh, jangan takut. Apa kalau takut dosa kami tanggung. Ini ayat-ayat bukan orang kafir cakap. Kita Islam jahil pun cakap juga. Tak apa, ikut je. Buat benda ni. Ni tak boleh, ni berdosa. Tak apa, dosa saya tanggung. Oh, senang. Cakap dengan bini dia, jangan pakai tudung. Bang, tak pakai tudung berdosa. Tak apa, abang tanggung. Abang tanggung dosa. Abang tanggung. Awak buat je. Itu ada perempuan-perempuan. Bila dia langgar perintah Allah, dia kata, suami saya suruh, Ustaz. Kan kena patuh pada suami. Ni ayat ni. Wajib patuh pada suami. Habis Tuhan kat mana? Di mana Allah? Dia kata suami suruh. Bila dia buat benda yang langgar perintah Allah, dia kata suami suruh. Suami pula dia nak beri suatu rasa aman pada isteri dia. Tak apa, abang tanggung dosa. Sebab sebelum ni pun abang tanggung dosa mak ayah abang. Banyak tanggung dia. Abang tanggung sana. Maka ini cerita orang tanggung dosa. Boleh ke tanggung dosa?
Ni bercakap waktu mana belum mati. Dia bila mati baru dia tahu perkataan dia tadi akan membinasakan dia, kata Allah begini. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Mereka tak akan boleh menanggung dosa-dosa mereka. Maksudnya tak boleh menanggung dosa tadi. Orang tu kalau buat juga, orang tu tetap berdosa dengan dosa dia. Dan kamu dengan dosa kamu. Dan kata Allah, innahum lakadzibun. Mereka cuma berbohong dan mereka cuma berpura-pura. Mereka ni main-main je ayat main. Buat benda ni dosa saya tanggung. Awak ni main-main apa? Bohong awak. Mana boleh tanggung dosa orang? Tapi pada ayat yang berikutnya apa kata Allah? Wala yahmilunna afqalahum. Dan mereka akan menanggung dosa mereka. Wa afqalam ma'afqalihim. Dan dosa orang lain ditimpa pada mereka. Wala yus'alunna yawmal qiyamah amma kan yaftarun. Dan mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak pembohongan yang mereka lakukan. Baik, ayat sebelum ni kata seorang tak akan tanggung dosa orang lain. Baik, jelas. Kita faham? Faham? Dan ayat berikutnya kata, kamu akan tanggung dosa kamu dan dosa orang lain disebabkan kamu. Pertama, asasnya, tak ada orang boleh tanggung dosa orang dengan makna melepaskan dia dari tanggungjawab. Macam contoh, kalau seorang ni kata, tak apa, saya katakan anak saya, tak payah sembahyang, ayah tanggung. Maka dia tak akan terjadi macam tu. Setiap orang yang sudah balik, sudah berakal, apa pun dia buat dosa, dia tanggung sendiri. Tak ada orang boleh ringankan dosanya atau angkat dosanya. Ini kaedah umum pertama kita kena tahu. Yang kedua, siapa yang mendorong orang lain buat dosa? Orang yang buat dosa tu memang dosa. Dia yang mendorong, dia dapat dosa dan dosa juga kerana orang lain buat dosa dia dapat lagi. Jadi ini disebut dalam hadis. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk contoh buruk, perangai buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang ikut perangai buruknya sampai hari kiamat. Ini betul-betul tanggung dosa. Tapi tanggung dosa dengan maksud yang buat dosa itu berdosa. Tapi kamu ni dengan dosa kamu tanggung lagi dosa lain. Kenapa? Kamu menjadi sebab kepada berlakunya dosa. Sebab kepada berlakunya ikutan dosa. Maka ini dosa berganda. Maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang kafir ni, sebagaimana Allah memberi ingatan kepada orang munafik, sebagaimana Allah memuji sikap orang beriman. Jadi dalam ayat yang kita baca, ada 3 golongan yang Allah sebut. Golongan pertama, yang berpegang teguh dengan agama, walau diuji dengan orang terdekat dengan mereka. Golongan kedua, orang munafik, yang bila diuji sikit, cepat melatah, cepat nak tinggalkan agama. Dan golongan ketiga, orang kafir, yang bercakap ikut sedap mulut mereka. Dan kami akan bangkitkannya pada hari kiamat kelak dan akan menghukum mereka dengan perbuatan mereka yang berbohong tadi. Yang menganggap tak apa, dosa kami tanggung. Bukan dosa kamu tanggung. Dosa dia, dosa kamu, dosa kamu. Dan sebab kamu mencetuskan dosa kepada dia, kamu lagi tambah lagi dosa. Maka semua tak selamat ni. Orang-orang yang buat dosa. Sama ada yang melakukannya ataupun yang menyuruh melakukannya. Dia juga akan mendapat dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.